Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini kita akan melihat matematik KBSM tingkatan 5 bab 8 bearing. Kita mula tajuk ini dengan kita melihat arah mata angin utama. Arah mata angin utama terdiri daripada arah utara, di mana arah utara adalah merupakan 0 darjah dan seterusnya ke arah timur 90 darjah, selatan 180, barat 270 dan satu pusingan lengkap yang kembali kepada arah utara iaitu 360 darjah. Dan daripada 4 arah mata angin utama ini kita boleh pecahkan lagi kepada 4 lagi iaitu timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut. Jadi ini adalah arah mata angin utama. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan bearing. Untuk menjawab soalan ini, kita lihat rajah berikut di mana terdapat 2 titik yang dilabelkan A dan B. Dan pada titik A, kita buat satu anak panah yang menunjukkan arah utara. Dan kita sambungkan titik A ke titik B pada satu garis lurus. Dan di sini kita dapati bahawa terdapat suatu sudut yang terbentuk. Jadi, sudut inilah yang kita namakannya sebagai bearing, iaitu bearing B dari A. Bermaksud, kita menyukat bearing ini bermula dari A sehinggalah ke B. Dan apabila kita buat satu lagi garis pada B, misalnya, terdapat satu lagi bukaan sudut yang ini kita namakannya sebagai bearing A dari B. Jadi, secara ringkasnya, maksud bearing itu sendiri adalah sudut antara garis utara dan garis lurus yang menghubungkan dua titik. Iaitu sudut di antara garis utara, ini garis utara, dan garis lurus yang menghubungkan dua titik. Dan ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik. Dan jadi ini adalah suatu bearing. Kemudian, bearing mesti bermula dari arah utara dan berputar mengikut arah jam. Jadi, bearing dia tak boleh berputar ikut arah lawan jam. Contohnya seperti ini. Dan ini bukan bearing. Dan satu lagi, bearing ditulis dalam 3 digit. Sebagai contoh, kalau bearing ni mungkin dalam 50 darjah, jadi apabila kita menulis suatu bearing, kita akan tulis 050 darjah. Jadi mesti ditulis dalam 3 digit. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan bearing. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh soalan. Di dalam soalan ini terdapat satu gambar rajah, terdapat titik S dan titik R. Cari bearing titik S dari titik R. Lihat pada soalan, kita ambil kata kuncinya adalah dari. Dari titik R. Bermaksud, pengiraan bearing akan bermula pada titik R. Jadi, kita akan berada di sini. Jadi, kita berada di titik R. Kita akan menyukat bearing ke titik S. Dan ini adalah garis lurus yang menghubungkan R dan S. Kemudian, di sini terdapat garis lurus utara. Jadi bearing adalah bermula dari garis lurus utara dan sehinggalah ke garis lurus yang menghubungkan R dan juga S. Jadi kita tahu bahawa satu putaran lengkap adalah 360 darjah. Jadi kita ambil 360 darjah ditolakkan dengan 125 darjah. Dan jawapan yang kita akan perolehi adalah 235 darjah. Ini adalah soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Cari bearing titik R dari titik S. Kat sini dari titik S. Jadi kita berada pada kedudukan S. Di sini. Kita dapati bahawa pada titik S tiada garis utara. Jadi kita perlu lukis garis utara pada titik S.
dan garis utara tersebut mestilah selari dengan garis utara yang telah diberi di dalam soalan. Jadi kita akan lukis garis utaranya di sini. Utara. Jadi bearing yang terbentuk adalah antara garis utara dan garis lurus yang menghubungkan S ke R. Jadi ini adalah bearingnya. Jadi bagaimana kita nak mengira bearing tersebut? Jadi di sini kita akan menggunakan konsep yang pernah kita belajar semasa berada dalam menengah rendah dulu, iaitu yang melibatkan sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Jadi di sini kalau kita panjangkan lagi garis ni, kita dapati bahawa bearing yang terbentuk ini adalah bersamaan dengan sudut ini, iaitu sudut di tepi sudut 125 darjah. Yang ini kita panggilnya sebagai sudut sepadan, iaitu sudut bearing yang terbentuk adalah sepadan dengan sudut yang berada di bahagian atas ini. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, kita hanya ambil 180 darjah ditolakkan dengan 125 darjah. Dan jawapannya adalah 55 darjah. Jadi untuk kita menulis suatu bearing perlu kepada 3 digit. Jadi jawapan akhirnya adalah 055 darjah. Seterusnya, terlihat contoh yang kedua. Terdapat satu rajah yang ada dua titik J dan K. Cari bearing titik J dari titik K. Di sini terlihat perkataan dari titik K. Jadi bermaksud kita berada pada K di sini. Kemudian seterusnya adalah mencari arah utara. Jadi di manakah arah utara untuk contoh ini? Terdapati di dalam soalan ini dia ada memberi 72 darjah. Dan 72 darjah ini ditulis dalam 3 digit. Jadi ini bermaksud 72 ini adalah suatu bearing. Dan bearing mesti bermula dengan arah utara. Jadi kita boleh teka arah utaranya adalah pada garis ini. Ini adalah garis utara. Kemudian diputar ikut arah jam. Sehingga terbentuknya sudut 72 darjah. Jadi ini adalah arah utaranya. Dan sekarang kita berada pada kedudukan K. Jadi kita akan lukis arah utara di sini yang mana mesti selari dengan arah utara ini. Jadi di sini bearing yang terbentuk adalah bermula dari arah utara, berpusing ikut arah jam sehinggalah ke garis lurus yang menghubungkan K dan J. Jadi ini adalah bearingnya. Dan seterusnya untuk mencari nilai bearing tersebut, di sinilah kita akan gunakan sudut selang-seli. Jadi di manakah sudut selang-selinya? Jadi ini dua garis selari, ini garis perentas, sudut selang-seli 72 bersamaan dengan sudut di sini. Dan ini juga 72. Ini sudut selang-seli ataupun ada juga orang cakap sudut Z. Jadi kita tahu bahawa satu garis lurus adalah 180 darjah. Jadi bearingnya adalah 180 darjah tambah dengan 72 darjah. Dan jawapannya adalah 252 darjah. Seterusnya mari kita lihat satu contoh yang melibatkan peta. Okey, peta ini diambil daripada peta Google, suatu peta ringkas Bandar Kangar. Dan dalam peta ini telah ditunjukkan arah utaranya di sini. Jadi bermaksud arah utaranya adalah menghadap ke atas. Sebagai contoh, kita bermula dari KFC Kangar di sini. Ini KFC Kangar. Kemudian sebagai contoh lagi, kawan kita berada di Masjid Alwi. Ini adalah Masjid Alwi. Jadi kita akan mengira apakah bearing Masjid Alwi dari KFC Kangar. Jadi kita berada di sini, KFC Kangar. Jadi kita akan lukis arah utara dan kita buat sedikit cross untuk menunjukkan
4 arah mata angin utama, dan seterusnya kita akan melukis satu garis lurus yang menghubungkan KFC Kangar ke Masjid Alwi. Jadi kita buat satu garis lurus ni. Okey, jadi bearingnya adalah bermula dari garis utara sehinggalah garis yang menghubungkan KFC Kangar ke Masjid Alwi. Jadi ini adalah bearingnya. Jadi untuk mengira bearing ini kita perlu menggunakan jangka sudut lah, ataupun protractor. Sebab ini adalah contoh bagaimana kita menentukan bearing daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Seterusnya, apakah bearing KFC Kangar dari Masjid Alwi? Jadi dari Masjid Alwi bermaksud kita berada di Masjid Alwi pula. Kita buat garis utara sini, kemudian bearingnya adalah bermula daripada garis utara sehinggalah ke garis lurus yang menghubungkan Masjid Alwi ke KFC Kangar. Jadi itulah cara kita nak menentukan suatu bearing. Satu contoh lagi, kita berada di Domino's Kangar. Kita buat garis utara, kemudian kita sambungkan ke Bank Rakyat Kangar, contohnya di sini. Kita nak tahu bearingnya. Jadi kita cuma buat garis lurus, dan inilah bearing yang terbentuk. Seterusnya, mari kita melihat untuk menyatakan bearing suatu titik dari titik yang lain. Dan ini adalah contohnya yang diambil terus dari buku teks, muka surat 227. Tentukan bearing titik F dari titik G. Diberi bearing titik G dari titik F ialah 65 dan 210. Di dalam contoh soalan ini tidak diberikan sebarang gambar rajah, jadi kita perlu melukis gambar rajah itu. Jadi bagaimana nak melukis gambar rajah? Dilihat kepada soalan. Diberi bearing titik G dari titik F. Dari titik F di sini, jadi kita perlu lukis F dulu. Contohnya kita lukis di sini titik F, kemudian kita buat arah utara. Ini adalah titik F. Diberi bearing titik G dari titik F ialah 65 darjah. Jadi 65 darjah kita tahu dia mesti kurang daripada arah timur, itu 90. Jadi kita andaikan dia berada di sini. Ini adalah 65 darjah. Dan ini adalah titik G, 65 darjah. Kemudian soalannya adalah tentukan bearing titik F dari titik G. Jadi kita berada di G, kita juga akan buat arah utara di sini. Kemudian bearingnya adalah bermula daripada garis utara sehinggalah garis lurus yang menghubungkan G ke F. Jadi ini adalah bearingnya. Sekali lagi kita akan menggunakan konsep sudut selang-seli. Sudut 65 ini bersamaan dengan sudut selang-selinya di sini, 65, ataupun sudut Z. Kan bentuk Z ni. Ini adalah 65. Jadi satu garis lurus ni 180 darjah. Jadi bearingnya adalah 180 ditambahkan dengan 65. Dan jawapannya adalah, kita tulis dulu. Dan jawapannya adalah 245 darjah untuk soalan A. Seterusnya terlihat soalan B. Bearing titik G dari titik F ialah 210 darjah. Okay. Kita boleh juga guna rajah yang sama. F di sini. Untuk ke G adalah 210 darjah. 210 mesti lebih pada arah selatan 180 dan kurang 270 arah barat. Jadi lebih kurangnya di sini. Ini adalah G. Kemudian daripada G, kita juga akan buat satu garis lurus utara di sini. Dan seterusnya, tentukan bearing titik F dari G. F dari G. Kita berada di G, kemudian kita buat satu putaran sudut bermula dari garis utara sehinggalah garis yang menghubungkan G dan F. Jadi bearingnya adalah di sini. Ini.
berwarna merah ni. Jadi terlihat di manakah sudut selang-selinya, sudut Z-nya. Terlihat ini sudut Z-nya. Ini sudut Z. Jadi sudut ini bersamaan dengan sudut yang bearing kita. Dan satu garis lurus adalah 180. Dan bearing yang dinyatakan tadi adalah 210. Jadi untuk mencari sudut ataupun bearing yang kita hendak cari ini adalah 210 ditolakkan dengan 180 darjah. Dan jawapannya adalah 30 darjah. Dan kita tulis dalam 3 digit. Seterusnya kita lihat satu lagi contoh yang juga diambil terus dari buku teks muka surat 228. Rajah menunjukkan 3 titik A, B dan C pada satu satah mengufuk. Diberi A berada ke utara B. Hitung bearing B dari A dan bearing B dari C. Okay, kita lihat sini. Dalam maklumat dalam soalan telah diberi A berada ke utara B. Jadi untuk menyelesaikannya, kita lihat A berada ke utara B. Jadi bermaksud ini adalah garis utara. Sila fahami ayatnya betul-betul agar kita dapat tangkap di manakah arah utara yang dinyatakan di dalam soalannya. Dan seterusnya, terlihat bearing B dari A. Dari A. Maksudnya kita berada di A. Di sini. Kemudian, kita cari bearing ke B. Jadi, arah bearing adalah bermula dari garis utara sehinggalah garis yang menghubungkan dua titik tersebut, titik AB ini. Jadi sudutnya adalah macam familiar kan, sudutnya adalah 180 darjah di situ. Dan seterusnya kita tengok soalan B. Bearing B dari C. Bearing B dari C. Sekarang kita berada pada titik C. Kita berada di sini. Kemudian kita akan lukis satu garis utara. Dan ke sini kita dah ada utara. Jadi garisnya mesti selari. Jadi kita buat, ini adalah garis utaranya. Dan bearingnya adalah bermula dari garis utara sehinggalah garis yang menghubungkan C ke B. Jadi itulah bearing yang terbentuk. Jadi di sini di manakah sudut selang-seli yang kita akan guna? Bila kita perhatikan, sudut selang-selinya adalah bermula pada sini, ini dan ini. Inilah sudut selang-selinya. Ini adalah garis utara, ini adalah garis utara. Sudut selang-seli mesti melibatkan dua garis utara ataupun garis selari lah. Di sini garis selari yang kita akan guna adalah garis utara. Jadi sudut di sini bersamaan dengan sudut di sini. Selang-selinya. Jadi berapakah sudut pada bucu B ini? Kita lihat ini adalah suatu segitiga. Jadi sudut berdalaman bagi suatu segitiga adalah 180 darjah. Jadi kita akan cari sudut tu 180 ditolakkan dengan 85 darjah dan tolak dengan 55 darjah. Dan kita akan dapati sudutnya adalah 40 darjah. Sini 40 darjah dan sini juga adalah 40 darjah. Jadi bearing yang terbentuk adalah di sini 180 darjah tambah dengan 40 darjah. Dan jawapannya adalah 220 darjah. Seterusnya kita lihat satu lagi contoh yang diambil dari praktis kendiri juga dalam buku teks 200 muka surat 229. Rajah menunjukkan 3 titik E, F dan G pada satah mengufuk. Hitung bearing G dari F dan bearing E dari G. Jadi kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini telah pun diberi garis utara, iaitu di sini, dan terdapat sudut 60 darjah. Kemudian di sini terdapati bahawa terbentuknya segitiga kaki sama. Jadi kalau
segitiga kaki sama, nilai sudutnya di sini juga adalah sama, iaitu 70, dan kita akan dapati di sini adalah 40. Dan seterusnya kita pergi terus ke soalan A. Bearing G dari F. Dari F, kita berada pada F. Kemudian kita kena lukis garis lurus utara yang selari dengan garis EU ini. Jadi kita akan lukis garis yang selari lebih kurang. Ini garis utara. Bearing G dari F. G dari F. Jadi kita buat bearingnya dari garis utara sehinggalah garis lurus yang menghubungkan F dan G di situ. Jadi sekali lagi kita lihat di manakah sudut selang-selinya. Sudut selang-seli mesti melibatkan garis utara, dan juga ke sini perentas yang terlibat adalah ini. Jadi 60 darjah bersamaan dengan 60 darjah di sini. Dan di sini telah ada 40, jadi bakinya adalah 20. Dan di sini satu garis lurus kita tahu nilainya 180. Jadi jawapannya 180 tambah dengan 20 darjah. Dan kita dapat jawapannya 200. Ini soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Bearing E dari G. Okey, dari G. Kita berada di sini. Kita lukis lagi garis selari ataupun garis utaranya di sini. Kemudian kita lihat bearingnya bermula daripada garis utara sehinggalah garis yang menghubungkan G ke E di sini. Jadi itulah bearingnya. Kemudian seterusnya kita lihat sudut selang-seli yang terlibat. Jadi sudut selang-selinya mesti garis utara E dan garis utara G. G dan E. Jadi sini satu perentas. Di sini sudut ini sama dengan sudut ini. Ini adalah sudut selang-selinya. 60 tambah 70, 130. Ini adalah 130 darjah. Dan ini seperti biasa, sudut pada garis lurus 180 darjah. Jadi untuk jawapan B, kita ambil 180 darjah tambah dengan 130 darjah. Dan jawapannya adalah 310 darjah. Jadi dilihat satu lagi praktis sendiri yang juga diambil terus daripada buku teks, muka surat 230. Jadi kamu boleh rujuk buku teks terus sini. A, B dan C adalah 3 buah kapal. Pada satu ketika, bearing A dan bearing B adalah 40 dan bearing C dari A ialah 130. Diberi jarak di antara kapal A dengan kapal B ialah 8 km dan jarak di antara kapal A dan kapal C ialah 6 km. Hitungkan bearing B dari C dan bearing C dari B. Untuk soalan ini, kita perlu lukis kedudukan A, B dan C berdasarkan kepada soalan yang telah dinyatakan. Kita lihat maklumat yang dinyatakan dalam soalan. Jadi kita lihat perkataan dari di sini untuk kita bermula melukis A dari B adalah 40 darjah. Jadi kita akan lukis titik B dulu. Contoh B sini. Kemudian kita buat garis utara. Ini adalah B. Kemudian A 40 darjah kita anggarkan di sini. Dan ini adalah A. Dan ini adalah 40. Dan seterusnya bearing C dari A ialah 130. Okey, dari A pula kita buat juga arah utaranya. Kemudian bearing ke C adalah 130 darjah. 130 darjah mesti lebih daripada 90 arah timur dan kurang pada 180 arah selatan. Jadi lebih kurangnya itu. Jadi ini adalah C. Diberi jarak di antara kapal A dengan kapal B ialah 8. A dan B adalah 8. Kemudian jarak di antara kapal A dan kapal C ialah 6. A dan C 6.
Macam tu. Hitung bearing B dari C. Kita hitung bearing B bermula dari C. Jadi, bila bermula dari C, kita kena buat garis utaranya juga. Sini. Pastikan utara yang kita buat tu selari. Kemudian, kita perlu garis untuk mendapatkan bearing. Begitu. Jadi, bearing yang terbentuk adalah bermula daripada utara sehinggalah ke garis lurus yang menghubungkan C ke B. Jadi, bagaimanakah kita nak menentukan bearing tersebut? Seperti biasa, kita akan guna konsep sudut selang-seli. Jadi, di manakah selang-selinya di sini? Okey, kita lihat satu persatu. C ke B. Jadi, kita ambil dua garis ini. Jadi, 40 dan sudut pedalaman ini bersamaan dengan sudut ini. Dan masalah sekarang, kita tak tahu sudut ini. Jadi, kita lihat balik pada segitiga yang terbentuk. Kerana apabila ada 3 titik, terbentuknya segitiga. Jadi, kita cari dulu sudut di dalam segitiga tersebut. Jadi, lihat antara B dan A. Sudut selang-selinya di sini adalah 40. Jadi, di sini adalah 40. Ini 40, ini 40. Okey, seterusnya kita lihat sudut seterusnya di sini. Berapa sudut ini? Kita lihat sudut selang-selinya di sini adalah antara A dan C. A dan C. Jadi, sudut selang-selinya di sini adalah sini bersamaan dengan ini 130 darjah. Jadi 130 darjah perlu ditambah lagi 50 di sini untuk nak dapatkan 180 pada garis lurus ni. Kan? Jadi kita dapati bahawa 50 dan 40 akan jadi 90 darjah. Jadi sebenarnya segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak 90 darjah. Jadi untuk nak cari sudut yang kita perlu tahu ini, kita akan guna teorem Pythagoras. Kita akan guna trigonometry. Trigo. Iaitu di sini sudut dan kita ada sisi yang bertentang per dengan sisi bersebelahan. Jadi apakah tentang persebelah? Jadi kita akan guna tangent. Tangent sudut bersamaan dengan tentang 6, persebelahan adalah 8. Jadi untuk mendapatkan sudutnya, kita akan tekan pada kalkulator shift tan 6/8. Dan kita dapati nilai sudutnya adalah 36.87 darjah. Jadi di sini 36.87 darjah. Jadi bila kita dapat sudut ini, barulah kita boleh menggunakan konsep sudut selang-seli tadi. Itu sudut di sini bersamaan dengan 40 ditambahkan dengan 36.87. Dan kita dapat sudut tersebut adalah 76.87. Dan di sini adalah garis lurus itu 180. Jadi tambah 180. Dan jawapannya adalah 256.87 darjah. Itu jawapan untuk soalan A. Dan seterusnya kita lihat soalan B. Bearing titik C dari B. Titik C dari B. Okey. Lihat pada soalan ini, kita dapati bearingnya adalah ini. Dan jawapannya kita telah pun kira tadi pada titik A. Pada soalan A sana tadi. Dan jawapannya adalah 76.87. Jadi untuk B, tulis di sini, B adalah
76.87 darjah. Iaitu bearing C dari B. Kita berada di sini, dari utara sehinggalah kita garis ke garis yang menghubungkan B ke C ini. Jadi itulah jawapan untuk A dan B. Jadi sebagai rumusan untuk tajuk bearing, kita dapati bahawa bearing adalah sudut yang disukat bermula dari arah utara dan mengikut putaran jam. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah bearing ini, kita akan menggunakan konsep sudut sepadan dan juga sudut selang-seli serta sudut pedalaman. Dan dalam masa yang sama juga, kita perlu aplikasikan teorem Pythagoras dan juga trigonometri. Jadi, sekian saja untuk video kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton.